الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا أستغفر الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صدق الله العظيم. Allah jualah yang menjadikan langit terangkat tinggi dengan tiada bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Dan ia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang ditetapkan. Allah jualah yang mentadbir segala urusan. Ia menerangkan tanda-tanda kekuasaannya satu persatu. Supaya kamu yakin kepada pertemuan Tuhan kamu untuk menerima balasan. Dan dialah yang menjadikan bumi terbentang luas dan menjadikan padanya gunung ganang berdiri kukuh serta sungai-sungai mengalir. Dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan ia jadikan padanya pasangan dua-dua. Ia juga melindungi siang dengan malam silih berganti. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Dan di bumi ada beberapa potong tanah yang berdekatan, tetapi berlainan keadaannya. Dan padanya ada kebun-kebun anggur dan jenis-jenis tanaman serta pohon-pohon tamar, kurma yang berumpun dan yang tidak berumpun. Semuanya disiram dengan air yang sama. Kami lebihkan buah setengahnya dari setengah yang lain pada bentuk, rasa dan baunya. Sesungguhnya demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir serta memahaminya. Dan jika engkau merasa hairan wahai Muhammad, maka sungguh menghairankan perkataan mereka yang kafir itu, yang mengatakan adalah apabila kami telah menjadi tanah, betulkah kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baru? Mereka itulah orang-orang yang kufur ingkar kepada Tuhan mereka. Dan mereka lah yang dibelenggu dengan belenggu-belenggu pada leher mereka. Dan mereka lah juga ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan perkara buruk, azab yang dijanjikan, sebelum mereka memohon kebaikan. Padahal sesungguhnya telah berlalu sebelum mereka peristiwa-peristiwa azab yang telah menimpa orang-orang yang kafir seperti mereka. Dan ingatlah sesungguhnya Tuhanmu amat melimpah keampunannya bagi manusia yang bertaubat terhadap kezaliman mereka. Dan sesungguhnya Tuhanmu juga amat keras balasan azabnya terhadap golongan yang tetap ingkar. Dan berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah seorang rasul pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan tiap-tiap umat yang telah lalu ada nabinya yang memimpin ke jalan yang benar. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita berada dalam penafsiran surah Ar-Ra'di. Surah yang ke-13 pada juzuk yang ke-13 pada ayat yang kedua hingga ayat yang ke-7. Ayat-ayat yang kita bacakan ini
menjelaskan tentang gambaran kekuasaan Allah Ta'ala yang mencipta langit dan menguruskannya, yang mencipta bumi dan menguruskannya. Dan juga Allah SWT menjelaskan bagaimana sikap orang-orang kafir, golongan musyrik yang menafikan, yang mengingkari hari kebangkitan semula. Dan kebodohan mereka meminta supaya Allah Ta'ala menurunkan azab, yang sepatutnya mereka memohon supaya diturunkan kebaikan. Dan keinginan mereka dan desakan mereka supaya Rasulullah menunjukkan mukjizat, tanda kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini intipati ayat-ayat yang kita bacakan. Bila mana Allah Ta'ala sebelum ini menceritakan kepada kita bagaimana sifat Al-Quran yang diturunkan yang mengandungi pelbagai bentuk mukjizat, yang mengandungi pelbagai bentuk keajaiban. Di samping Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang perangai manusia yang tidak mahu tadabbur Al-Quran dan tidak mahu melihat kebenaran Al-Quran. Mereka disibukkan dengan kenikmatan dunia dan syahwatnya. Mereka disibukkan dengan kelalaian mereka dan kebodohan mereka. Dia belenggu dengan petunjuk syaitan yang menyesatkan, yang sesat lagi menyesatkan. Persoalan manusia ini ialah mereka tidak mahu melihat kebenaran, tidak mahu memikirkan kebenaran, tidak mahu tadabbur kebenaran. Sedangkan kebenaran itu suatu yang amat jelas, suatu yang amat terang, suatu yang amat nyata, yang tidaklah memerlukan pemikiran yang panjang lebar atau pemikiran yang mendalam. Kerana sifat kebenaran ini sebagaimana jelasnya matahari di dada langit di tengah hari, jelasnya kegelapan malam, jelasnya hujan yang turun. Maka seorang berkata hujan sudah turun, tidak akan ada yang menafikannya kerana terlalu jelas dengan rintik-rintik hujan yang turun. Seorang yang berkata hari ini malam, tak akan ada yang menafikannya bila sudah jelas tanda-tanda malamnya. Seorang yang berkata hari ini siang, maka tidak ada yang menafikannya kerana hari ini siang. Kan dalilnya matahari, dalilnya jam, dalilnya waktu. Tapi anehnya ialah bila hal kebenaran yang ternyata jelas dalam mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menyembah Allah Ta'ala dan melihat syariat Allah SWT yang maha bijaksana, yang diturunkan untuk masalah manusia dan kebaikannya, dan mempertontonkan kepada semua makhluknya akan kebesaran Allah yang tidak boleh dicabar, yang tidak boleh ditandingi, yang tidak boleh dilakukan oleh makhluk. Allah berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarunaha. Dialah Allah yang telah mengangkat langit ini tanpa sebarang tiang yang kamu perhatikan. Baik, bila Allah Ta'ala menyebut di antara kudrat, di antara kekuasaan Allah dan kebesaran kerajaannya, Allah lah yang menjadikan langit. Langit yang diciptakan luas terbentang ini, dia tidak mempunyai tiang yang dapat dilihat oleh mata. Atau ia memang tidak ada tiang. Bila Allah Ta'ala menyatakan bighairi amadin tarawnaha, tanpa tiang yang kamu lihat, sama ada ianya memberi maksud tiang yang tidak kelihatan. Dia lemahnya pandangan kita. Apatah lagi kita nak melihat lebih jauh pada itu tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tiang yang berada yang menjadikan langit itu tinggi. Sebab dalam logik manusia tidak ada suatu benda yang tinggi melainkan ada tiangnya. Bumbung-bumbung yang tinggi pasti ada tiangnya untuk mengangkatnya ke atas. Maka tidak ada yang tergantung tanpa tiang. Maka tiba-tiba Allah Ta'ala tunjuk langit yang terbentang ini tidak punya tiang yang kita dapat lihat. Ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, penegasan memang tidak ada tiang. Langit itu meninggi. Yang kedua ialah ada tiang tapi tidak dapat dilihat oleh manusia. Maka ini menunjukkan bagaimana hebatnya kejadian Allah. Hebatnya ciptaan langit tersebut. Yang menunjukkan tentang kewujudan Allah dan kekuasaannya. Diciptakan dengan begitu unik. Diciptakan menunjukkan bagaimana uniknya pengurusan pentadbiran Allah SWT sehingga langit ini tergantung.
dengan keseimbangan. Dengan keseimbangan yang Allah Ta'ala ciptakan. Sehingga tidak pernah langit ini gugur jatuh atas manusia, menimpa manusia. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sesudah itu, Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Perkataan arasy ialah satu makhluk Allah SWT. Arasy ini makhluk yang lebih besar dari langit dan bumi. Disebut dalam hadis, Mas-samawatu sab'a wa ma fihinna wa ma bainahunna fil kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardi falatin wal kursi fil arshil majid katilkal halqati fi tilkal falati. Sabda Rasulullah, bandingan besarnya langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah seperti bandingan satu bulatan kecil yang berada di tengah padang. Dan bandingan kursi pula dibandingkan dengan arasy Allah seperti bulatan kecil di tengah padang yang luas. Maknanya, kalau ambil langit bumi ni, nak banding dengan kursi Allah. Ia seperti halaqah, kita buat satu bulatan kecil, letak tengah padang. Itulah bandingan langit dan bumi dengan dikelilingi oleh kursi Allah. Manakala kursi Allah yang sebesar itu berbanding arasy pula, ialah bandingan kursi Allah itu seperti bulatan kecil di tengah padang yang luas. Maknanya arasy lagi besar. Dalam hadis yang lain, wal arsyu la yaqduru qadrahu illa Allah azza wa jalla. Dan makhluk yang bernama arasy tidak tahu besarnya melainkan Allah. Maka bila Allah Taala menyebut bersemayam di atas arasy, yakni Allah Subhanahu wa taala bersemayam mengikut zat yang layak baginya. Dan setengah ulama menyatakan yang dimaksudkan bersemayam itu ialah Allah Subhanahu wa taala mentadbir dan menjaga alam ini. Allah ciptakan langit tanpa sebarang tiang. Kemudian Allah yang menguruskannya, dia menjaganya, memeliharanya daripada jatuh atas manusia. Dengan pengurusan yang unik, yang luar biasa. Kemudian kata Allah, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Lalu kami tundukkan, kami jadikan matahari dan bulan bermanfaat untuk manusia. Semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, manfaat utama mereka untuk manusia. Kalau kita lihat matahari, yang menentukan hari, yang menentukan masa. Demikian juga bulan yang menentukan hari, yang menentukan bulan, yang menentukan tahun. Dan pergerakan kedua-duanya yang memberi manfaat kepada manusia dari sudut cuacanya, pasang surut airnya. Semuanya di dalam pentadbiran Allah. Dan Allah Ta'ala menyatakan bagaimana matahari dan bulan ini bergerak mengikut orbitnya. Dengan firman-Nya, kullun, semua ini, yakni matahari dan bulan, yajri li ajalin musamma, bergerak dengan satu tempoh yang Allah tentukan. Maknanya bila mana berlaku kiamat, ia akan berhenti bergerak. Matahari akan berhenti berpusing, demikian juga bulan akan berhenti bergerak pada waktu yang Allah Ta'ala tentukan. Kemudian Allah menjelaskan, yudabbirul Allah lah yang mentadbir seluruh urusan itu. Penciptaan langitnya, penciptaan buminya, penciptaan mataharinya, penciptaan bulannya, pergerakannya, penentuan semua keadaan yang berlaku. Dan manfaat yang manusia peroleh daripada bulan, daripada matahari, daripada langit ini, kata Allah, yufassilul ayat. Allah terangkan tanda-tanda kebesaran Allah satu persatu. La'allakum, semoga manusia ini, semoga kamu biliqa'i rabbikum tuqinun, yakin dengan pertemuan dengan Allah. Baik, apakah maksud yakin pertemuan dengan Allah SWT? Yang Allah Ta'ala telah menjelaskan ayat-ayat, dalil-dalil yang menunjukkan tidak ada Tuhan melainkan Allah yang esa. Bahawa Allah itu berkuasa. Berkuasa menjadikan semula makhluknya, membangkitkan semula makhluknya. Apakah kejadian manusia sukar berbanding kejadian langit dan bumi, kejadian matahari dan juga kejadian bulan? Tuan-tuan, manusia ini ciptaannya ciptaan yang paling mudah. Berbanding dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Bukan maksud susah Allah nak buat matahari, bukan begitu. Maknanya, penciptaan langit dan bumi, matahari dan bulan lebih agung penciptaannya. Dari sudut besarnya dan sebagainya. Dari sudut tempoh yang panjang. Yang manusia ini silih berganti, mati, meninggal. Matahari itulah. Semenjak Allah ciptakan matahari tak pernah bertukar.
Bulan tak pernah bertukar. Langit tak pernah bertukar. Kita dah bertukar keturunan, dah bertukar bangsa dan sebagainya. Maka ciptaan langit dan bumi ini lebih agung. Allah Ta'ala sengaja menyuruh manusia melihat ciptaan yang agung tadi untuk menunjukkan yang ni lagi mudah. Umpama kalau kita sebut seorang tu lah. Kalau dia boleh beli rumah agam, rumah kos rendah lagi mudah dia beli. Dia boleh beli 60, 70. Dia boleh beli kereta mewah, kereta biasa lagi lah dia boleh beli. Dia boleh duduk hotel sekian-sekian mahal, takat oleh bajet lagi lah dia boleh duduk, bahkan boleh beli lagi. Allah tunjuk suatu zat yang agung, suatu kuasa yang agung untuk menunjukkan bahawa kembali kamu kepada Allah, ciptaan semula, dibangkitkan kamu semula benda yang mudah. Maka dengan melihat tadi, percayalah kamu pada perkara yang mudah, lebih mudah ini. Maksudnya kalau saya tengok seorang, dia boleh beli rumah banglo besar harga mahal, maka saya dengan yakin bahawa dia lagi mudah beli yang murah-murah. Saya bila tengok seorang, dia mampu angkat beban seberat 100 kilo, lagi mudahlah dia nak angkat beban yang 5-6 kilo. Saya makin yakin. Tak perlu dia angkat yang tu. Dengan yang angkat yang ni sudah cukup. Artinya sudah cukup Allah Ta'ala membuktikan kekuasaannya menciptakan langit, menciptakan matahari, menciptakan bulan yang penciptaannya lebih agung, lebih hebat daripada manusia. Maka apa yang nak dikhawatiri ataupun nak diingkari tentang pertemuan dengan Allah, yakni kebangkitan semula manusia. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang ciptaan langit, Allah Ta'ala menyebut pula tentang ciptaan bumi. Pertama Allah sebut tentang penciptaan langit atau disebut sebagai samaiyah. Ini langit. Ini pula tentang ardiyah, bumi. Kata Allah, huwallazi, dan dia Allah. Maddal ard, membentangkan bumi ini. Wa ja'ala fiha rawasiya, dan menjadikan bagi bumi ini rawasi, gunung ganang, bukit bukau. Wa anhara, dan sungai-sungai yang mengalir. Agak sinonim kalau kita sebut gunung ganang pasti ada air mengalir. Air terjungnya, di bukitnya, di gunung ganangnya. Ia air yang paling indah dalam air yang dilihat oleh manusia. Air yang paling nyaman sekali kita tengok air apa? Air terjun. Datang dari mana air terjun ni? Gunung ganang. Bukit bukau. Dia tak mungkin air terjun kita jumpa tempat datar. Itu kita panggil tasik. Itu kita panggil lopak. Maka Allah sinonimkan antara gunung ganang dengan sungai-sungai yang mengalir. Untuk menunjukkan keindahan bentuk muka bumi. Dan kita kalau sebut indah bentuk muka bumi ni, latar belakang air terjun, landscape air terjun. Ni rumah-rumah besar buat ni landscape ni. Nampak cantik, nampak indah. Nampak sumber yang nyaman. Yang boleh diminum, yang boleh dinikmati dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan bagaimana sebagaimana kami menunjukkan dalil-dalil langit, ciptaan langit, kami tunjuk al-adillatul ardiyatu, tanda-tanda yang tercatat di bumi. Yang pertama, Allah mudahkan bumi ini dengan bentangkan bumi. Bukan bermakna bumi itu flat. Maksud maddal ard, nanti kita akan jumpa tentang dalil bahawa bumi ini yang kita sebut geosfera, membujur, bulat dan bujur sedikit. Maksud mendata, yang setengah orang cuma pakai ayat ini untuk kata bumi ini flat, bumi ini mendata. Berdasarkan ayat wallazi maddal ard, ialah yang membentangkan bumi, yang menjadikan bumi data. Ini pada keadaan memudahkan manusia hidup di situ, bukan bentuk muka bumi. Umpama begini tuan-tuan. Kita kalau sebut rumah kita mendata ke tidak? Rumah kita pindaan semuanya tak mendata, tapi bila kita duduk dalam rumah, sifat dalam rumah lantainya mendata. Sebab mudah kita berjalan. Tak mungkin kita buat dalam rumah kita dalam keadaan bentuknya tidak rata. Yang payah kita berjalan. Tapi apakah bentuk rumah kita mendata? Tidak. Bentuk rumah dilihat dari luar pula. Daripada bentuk luar dia petak dan sebagainya. Bumi begitu. Bumi dari sudut kita yang berada dalam bumi, yang berjalan mencari rezeki, yang membina rumah, maka Allah jadikan terbentang. Tapi bentuk bumi daripada luar, dia adalah bulat dan membujur. Maka ini dalil yang disebut oleh Allah dalam Quran, dalil-dalil yang banyak. Sebab itu perlu dipahami dalil dengan gabungan dalil semua, bukan satu dalil. Maka kata Allah, dia yang memudahkan.
Allah bentangkan bumi ini sebagaimana hamparan kapet. Mudah kita berjalan. Kita nak gerak sana, gerak sini. Wa ja'ala fiha, dan dijadikan pada bumi itu gunung ganang yang memasak bumi ini, wa anhara, dan menyuburkan. Baik, bumi dia perlu kuat daripada goncangan, daripada goyangan. Macam mana nak suruh dia kuat, maka ada pasak dia. Umpama rumah, macam mana nak kuat, ada paku dia. Ada paku. Ataupun dulu zaman kita tak pakai paku, kita pakai pasak. Pasak ni macam mana kita buat bentuk baji. Kayu tadi bentuk macam baji tu, kita pun ketuk dia. Saya ingat rumah atuk saya memang dibina tanpa paku. Dengan menggunakan pasak ataupun baji. Lekat pada setiap. Jadi paku memang kita tak jumpa. Tapi itu yang mengukuhkan rumah daripada goyang. Kita duduk 3-40 orang pun tak goyang. Maka demikian bumi, Allah pasakkan bumi ini. Dengan apa? Gunung ganang. Dan disebut dalam ayat yang lain, bagaimana fungsi gunung ganang. Allah Ta'ala berfirman dalam menceritakannya tentang Allah menjadikan gunung ganang itu sebagai autada, yakni paku-paku, autad, yakni yang mengemaskinikan bumi tadi. Allah jadikan bumi ini terbentang, kemudian dijadikan gunung ganang yang memakukannya. Kemudian bumi yang sudah tetap berdiri ini perlu senantiasa subur. Maka Allah jadikan air sebagai penyuburnya. Wa ja'alna minan ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air semuanya hidup. Ya, Allah Ta'ala jadikan bumi ini sifatnya apa? Kukuh. Pertama, sifat bumi Allah sebut mudah. Mudah kita bergerak sebab dia terbentang luas. Yang kedua, bumi ini kukuh. Yang ketiga, bumi ini subur. Dengan apa? Air. Lantaran asas-asas ini yang menjadikan nikmat Allah pada manusia, Allah jadikan dengan kesuburan tadi, wa min kulli thamarat. Allah jadikan setiap buah-buahan itu. Ja'ala fiha zawjain itsnain. Kami jadikan ia berpasang-pasang. Ada jantan, ada betina. Kita belajar tentang pendemungaan. Ni bunga jantan, ni bunga betina. Maka kita katakan dikahwinkan atau disebut proses pendemungaan melalui ejen angin, ejen serangga atau perbuatan manusia sendiri. Maka keluarlah buah yang berbagai. Kemudian kata Allah, yughshi lailan nahar, dan Allah menjadikan malam yang meliputi siang dan siang yang meliputi malam, yakni pertukaran ganti masa dan waktu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Semuanya itu tanda bagi kaum yang berfikir. Yang pertama Allah sebut kaum yang yakin. Yang kedua kaum yang berfikir. Orang yang yakin melihat kejadian langit ini ialah Allah punya. Kerana tak ada mendakwa tangan-tangan manusia yang boleh mengubah. Yakin kita Allah yang menguruskan. Dan bila di bumi pula meyakinkan mereka bila mereka berfikir, inilah tanda kebesaran Allah. Wa fil ard, kemudian Allah menyebut pula pada bentuk muka bumi. Bumi yang kita tinggal ni, kata Allah, ta'um mutajawir, tanah-tanah yang berdekatan tapi berlainan. Ini tanah liat, ini tanah debu, tapi dia sebelah menyebelah. Ini tanah warna hitam, ini tanah warna merah. Bagaimana Allah jadikan tanah-tanah yang disebut qita'un ni bumi atau tanah-tanah mutajawirat yang berdekatan tapi berlainan warna, berlainan bentuk, berlainan sifat. Ini subur, ini kering kontang, ini boleh tumbuh pokok, yang ni tak boleh tumbuh pokok, yang ni pokok ni boleh tumbuh, yang ni pokok ni tak tumbuh. Padahal ia tanah yang berdekatan. Lihat kelainan tadi. Kata Allah, wa jannatun, dan kami jadikan kebun-kebun daripada berbagai buah min a'nabin, buah-buah anggur, wa zar'un wa nakhil, mana-mana tanaman, sayur-sayur dan sebagainya, wa nakhilun sinwan, dan juga pohon-pohon kurma, wa raisunwan. Sama ada pohon kurma tadi kita katakan buahnya macam ni atau buahnya macam ni, buahnya dekat, buahnya lerai. Kalau kita tengok pohon kurma sama tak? Sama. Buah dia, ini buah ajwah, ini sofawi, ini maryami, ini buah sekian. Tapi pokok sama tak? Sama. Kita tengok bentuk pokok sama, tinggi sama, tapi buahnya berlainan. Yang ni buahnya rapat-rapat, yang ni buah jarang-jarang. Yang ni buahnya kecil, yang ni buahnya panjang. Yang ni buahnya kurus, yang ni buahnya gemuk. Walhal yusqa bima'in wahid.
disiram dengan air yang sama. Pokok mempelang nampak sama. Yang ni pelang ni kecil sikit, yang ni besar sikit, yang ni manis sikit, yang ni pahit sikit, yang ni tawar. Lihat keperbagian bentuk itu. Wa nafaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Kami lebihkan rasanya dalam makannya. Rasa setiap buah ataupun kami bezakan antara buah-buah itu dari sudut rasanya. Dari sudut bentuk kami bezakan, dari sudut warna kami bezakan, dari sudut rasa pun kami bezakan. Yang ni manis, betul manis. Yang ni manis lemak. Yang ni manis sekian. Walau air sama, tanah sama. Kadang-kadang pokok yang sama. Ni pokok betik. Yang ni buah dia bila diputik rasa lain, bila masak rasa lain. Dia tak sekata. Masak ni manis betul, ni manis buah sikit. Tetapi bila kita melihat segala, pertama Allah kata lihat tanah-tanah yang berbeza sifatnya, walau dia berdekatan. Tanah tepi sungai, okey bagus. Atas sikit pada sungai tadi, keras sikit. Ini lembut sikit. Yang dalam sungai pula, tanah tadi, lain lagi sifat dia. Walau dia mutajawirat, berdekatan. Yang saya sebut tanah warna merah, yang ni tanah warna koko, yang ni tanah warna hitam. Walau dia juga berdekatan. Tidakkah kita melihat ini tanda-tanda kebesaran Allah yang menjadikan warna-warni tanah? Dan juga sifat pokok yang tumbuh padanya juga berlainan. Dan pokok-pokok yang disiram dengan air yang sama tapi rasa lain. Ini manis betul-betul, ini kurang manis. Air sama air hujan. Yang kita siram daripada air perigi. Dan Allah katakan wa nufaddilu ba'daha, kami jadikan rasa setiap buah itu berbeza. Ni durian musangking lain, tekar lain, black tong lain. Ini durian kunyit lain, durian kampung lain, durian tembaga lain. Ini di 24 lain. Lain, pokok sama ya. Tengok dari jauh kita tak boleh beza. Ya walau setiap benda Allah jadikan ada perbezaan sebenarnya. Tapi sebahagian perbezaan itu nyata dari jauh. Sebahagiannya nyata dari dekat. Sebahagiannya nyata dengan ilmu. Dengan ilmu pun kita perasan. Contoh kalau tuan-tuan tengok anak kembar seiras. Tengok jauh pun sama, tengok dekat pun sama. Tapi orang yang ada ilmu dia tahu beza. Saya tengok setengah kembar tu masih tak boleh beza. Tapi mak dia boleh beza. Kalau anak saudara saya tu kembar seiras semua perempuan. Mak dia pula pakai baju sama, ikat rambut sama dah. Itu 5 tahun, 75 tahun tak tahu nama siapa. Ni seorang nama Zahira, seorang nama Zinira. Caranya saya panggil seorang siapa berpaling ya dah tu. Kita guna kaedah tu. Tapi mak dia perasan. Kita tengok hidung macam sama, pipi macam sama. Tapi secara ilmu yang mak dia selalu talazum, dia kenal. Kita tuan-tuan, tengok pokok durian sama tak? Sama je Ustaz, tengok dari jauh. Tengok dekat sikit, ni macam sikit lain. Tapi orang berilmu, dia nampak ini memang lain. Begitu Allah jadikan setiap benda, memang semua benda Allah jadikan dia beza. Hakikatnya berbeza. Tapi berbeza tadi mengikut tingkat pengetahuan manusia. Ada orang saya katakan, dari jauh dia nampak beza. Ada orang dari jauh pun tak nampak. Duduk dekat sikit pun nampak. Ada orang jauh tak nampak, dekat tak nampak. Sehingga seorang beritahu dia, ini beza dia. Kita tak nampak beza. Itu barang-barang atau produk-produk yang jenis tiru misalnya. Tuan-tuan reti beza. Tengok harga Ustaz. Mungkin yang harga mahal tu, yang fake-nya mungkin. Tanya pakar, expert dia tengok. Okey, ini betul. Ini tak betul. Padahal warna sama, bentuk sama. Hampir keliru orang macam kita. Maka dengan ilmu tahu. Tetapi Allah tunjukkan. Semua bentuk yang berlainan ini. Hakikat benda ni Allah jadikan lain. Rasa dia lain. Baik dua buah mempelang yang manis tapi ni manis lain sikit. Ni manis lain sikit. Orang yang benar-benar berilmu dia nampak kelainannya. Untuk menunjukkan bagaimana Allah berkuasa menjadikan keperbagaian tadi. Inna fi zalika. Semuanya itu kata Allah. La ayatin, tanda-tanda. Liqaumi yaqilun, bagi yang ada akal. Sebelum ini Allah sebut yakin. Daripada yakin turun berfikir. Daripada fikir turun tentang akal. Ya, paling tertinggi manusia punya ilmu ialah yakin. Diikuti ilmu yang menjadikan mereka berfikir. Dan diikuti dengan ilmu kepada orang yang ada akal dan ada otak. Apa beza yatafakkaru dengan yaqilun?
Tuan-tuan, tafakkur memerlukan satu tempoh. Dia detail pemikiran dia. Manakala yaqilun, suatu benda yang kita tahu, terus kita dapat tahu ini macam ni. Umpama kita sebut 1 tambah 1, terus kita jawab 2. Angka kita berfungsi 2. Ada benda kita kena hayati dulu, cek. Maka masa ini panggil tafakkur. Memerlukan suatu tempoh. Ni rumit ni saya kena ambil masa 2-3 hari untuk menganalisis benda ni. Manakala yakin pula sesuatu yang memang tetap dalam hati kita. Tanpa perlu kita lihat, kita sudah yakin. Tanpa perlu kita tengok, kita sudah yakin bahawa ini adalah ciptaan Allah. Maka Allah menyebut tentang bagaimana pemikiran manusia. Manusia kalau ada 3 bentuk ni, dia akan jumpa Tuhan. Kalau dia akalnya bagus, sihat, dia akan nampak Tuhan. Kalau dia berfikir, dia akan nampak Tuhan. Dan orang yang yakin, orang ni lebih nampak Tuhan. Dalam semua tanda-tanda ciptaan Allah SWT, bermula daripada alam langit, kepada alam bumi, kepada perkara yang berkait dengan apa yang terkandung di bumi ini. Yang keluar tumbuh-tumbuhannya, yang berbeza tanah-tanahnya, yang berbeza sifat buah-buahnya, sifat rasa buah-buahan ini, maka semuanya ini menunjukkan kebesaran Allah SWT. Jadi bila kita perhatikan ayat-ayat ciptaan ini, Allah mula-mula sebut tentang Quran. Kemudian daripada Al-Quran, yang Allah menyebut ramai yang tak nak fikir lalu mereka menolak kebenaran. Kemudian Allah Ta'ala bercerita tentang alam. Kenapa bercerita tentang alam? Bermula alam ulwi, alam tertinggi langit, kepada alam ardiyah, bumi, kepada apa yang terkandung dalam bumi, satu kronologinya, untuk menunjukkan yang menurunkan Al-Quran, Tuhan ini yang menciptakan bumi ini. Yang mengembalikan kamu hidup, yang mencipta kamu, yang menciptakan langit dan bumi. Maka Allah Ta'ala nak menyebut tentang kudrat yang hebat ini, tentang kekuasaan yang hebat pada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada kamu, wahai manusia yang kerdil. Yang lebih kukuh berbanding kamu, manusia yang lemah dan sebagainya. Maka di sini menunjukkan bahawa tanda-tanda ketuhanan itu sama ada dia bersifat samawiyah ataupun ardiyah. Yang bersifat samawiyah di sini yang Allah Ta'ala suruh kita tengok ialah kejadian langit tanpa tiang, dan tentang arasy Allah, dan tentang ciptaan matahari dan juga bulan. Manakala dari sudut tanda-tanda ardiyah, ada 6 tanda yang Allah suruh kita tengok. Pertama, bumi yang terbentang luas ini. Bumi yang terbentang luas. Yang kedua, bumi yang dikukuhkan dengan gunung ganap. Yang ketiga, bumi yang diairi dengan sungai-sungai dan dengan mata air. Yang keempat, buah-buahan yang pelbagai bentuk tadi. Buah-buahan yang Allah Ta'ala ciptakan dengan sifat, dengan rasanya, manisnya, pahitnya, panasnya, sejuknya, putihnya, hitamnya. Maka Allah Ta'ala cerita. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang pertukaran malam dan siang. Yang menjadi satu nikmat kepada pembesaran pokok itu sendiri, kesuburan tanah-tanah, ia berkait dengan masa. Dan yang keenam, Allah Ta'ala menyebut bagaimana perbezaan bentuk muka bumi. Ada bumi yang menumbuhkan tumbuhan yang berupa bijirin, padi dan sebagainya. Ada bentuk muka bumi yang menumbuhkan tanaman seperti sayur dan sebagainya. Ada bentuk muka bumi yang cuma menumbuhkan buah-buahan. Ada yang bentuk pokok-pokok yang pelbagai. Ini tanda-tanda, 6 tanda bumi. Ataupun 6 al-adillatul ardiyatu. Tanda-tanda yang berada di bumi yang menunjukkan kebesaran Allah SWT. Kemudian selepas itu, lepas Allah Ta'ala menyebut tentang ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan Allah berkuasa, Allah menyebut perangai manusia. Manusia ni dah tunjuk kekuasaan Allah, masih mengingkari Tuhan dan masih mengingkari kekuasaan Allah. Kata Allah, wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Wahai Muhammad, kalau kamu merasa hairan, kenapa mereka tolak kebenaran? Kenapa mereka masih nak bertuhankan berhala yang tak buat apa-apa? Berhala yang tak cipta apa-apa. Yang mereka sendiri mengaku berhala ni bukan cipta langit, bukan cipta bumi. Bukan cipta matahari, bukan cipta bulan. Bukan cipta gunung, bukan cipta air. Mereka mengakui. Maka hairan, mereka tahu berhala tu tak buat apa-apa dan tak ada sifat menciptakan, bahkan tak ada sifat berkuasa. Bahkan berhala itu mereka yang ciptakan, mereka yang jual belikan, mereka yang pindahkan. Hairan.
Wahai Muhammad, kalau kamu hairan dengan mereka ini, ada lagi yang lebih hairan pada itu. Ya peliklah tuan-tuan. Macam mana orang boleh pertuhankan lagi dari Allah? Sama ada pertuhankan berhala-berhala, atau bertuhankan kepada hawa nafsu, atau bertuhankan kepada manusia, atau bertuhankan kepada alam, pokok besar, matahari, bulan. Pelik. Kerana ini semua namanya makhluk. Dan makhluk ini ditakbir, bukan dia mentakbir. Sedangkan kamu semua tahu, setiap benda dicipta akan ditakbir, akan diurus. Yang mengurus lain daripada benda yang diciptakan. Contoh, manusia buat kereta. Siapa uruskan kereta? Manusia lah. Apakah manusia tu kereta? Manusia tu lain, kereta tu lain. Sebab manusia cipta kereta, manusia tu bukan sifatnya macam kereta. Tapi dia letak, dia uruskan kereta ni. Ini minyaknya petrol, diesel, boleh bawanya sini, horsepower macam ni, newton meter ni macam ni, torque dia banyak ni, sekian. Apakah manusia itu sama dengan kereta? Tak, sebab dia cipta kereta. Allah ciptakan semua ini. Apakah Allah sama dengan makhluk? Tak, Allah tak sama. Kerana Allah yang menciptakan. Dan Allah letak undang-undangnya, peraturannya. Matahari naik pukul berapa, tenggelam pukul berapa, siang berapa jam, malam berapa jam. Apakah manusia boleh cabar dan boleh campur? Tak boleh. Boleh tak manusia dia nak panjangkan siang hari? Dia buat satu ucapan negara, mula hari ni kita akan tukar, kalau matahari tenggelam, kita namakan siang. Kalau matahari keluar, kita namakan malam. Kita akan ubah. Sebab dia ni dia tak tuk. Maka kalau sekarang malam, kita tukar jadi siang. Sekarang pukul 8.20 pagi. Semua kena sebut pagi. Siapa sebut malam, kita pancung kepala. Tetapi apakah berjaya kalau ada seorang diktator cuba ubah undang-undang? Dia cuba ubah, dia tak mampu ubah. Kerana peraturannya Allah tetap. Matahari, dia akan kerahkan semua tentera untuk melambatkan matahari tenggelam. Ugut matahari. Kau jangan tenggelam aku tembak. Apakah mereka boleh melakukan? Mereka tak boleh buat apa. Lihat bagaimana lemahnya manusia. Dan Allah, mereka tahu manusia. Saya katakan tadi, kita kalau cipta sesuatu, maka kita tahu menunya macam mana. Kita tahu kemampuan. Tuan-tuan buat meja, tuan-tuan dah tahu beban dia berapa kilogram boleh duduk atas meja ni. Kita buat kursi, berapa kilogram boleh duduk atas kursi ni. Kita mau beritahu berapa ketahanan dia. Maka setiapnya ada peraturan. Kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, kalau kamu hairan mereka tidak menyembah Allah, lalu menyembah patung yang mereka ciptakan. Aneh, mereka engineer, mereka arkitek, mereka doktor, lalas sembah berhala. Lalas sembah berhala yang mereka lebih lawa pada berhala. Hairan. Tapi ada juga yang hairan lagi, ya wahai Muhammad. Apa dia? Qauluhum, kata-kata mereka. Aidha kunna turaban. Apakah selepas kami menjadi tanah? Bila kami mati, kami masuk dalam tanah, kami jadi tanah lah. A'inna lafi khalqin jadid. Apakah kami diciptakan semula? Yang ini dibangkitkan kembali untuk bertanggungjawab, untuk ditanya. Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim. Lihat ucapan ini kerana mereka dari awal lagi, dari asas lagi tak percaya pada Tuhan. Kalau orang daripada awal tak percaya Tuhan, dia tak akan percaya hari kiamat. Dan dia tak akan percaya kebangkitan. Tetapi kita gini, kalau ada orang memang dah tak percaya daripada asas sesuatu benda, kita bercakap pun macam tak guna dah. Dan memang dia tak nak percaya dia awal. Kita cerita tentang kelebihan sekolah. Dia ni memang tak nak sekolah. Kalau kita cerita apa pun sistem bagusnya sekolah, dia dari awal memang dah fikir dah tak nak sekolah tanpa dia melihat baik kat mana sekolah. Maka apa guna kita terangkan kelebihan-kelebihan sekolah? Dan kadang dia memang tak nak sekolah. Lalu bagaimana kita nak terangkan hari kebangkitan semula? Dan asas dia sendiri tak percaya Tuhan ada. Tidak beriman pada Allah. Wa ulaikal aghlalu fi anakin. Mereka lah orang-orang kafir yang belenggu-belenggu bersiap sedia berada di leher mereka. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka lah yang akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Baik, pertama sebelum Allah jawab. Dan sebenarnya Allah telah pun jawab. Bila mereka mengingkari kebangkitan semula, maka asas apa mereka ingkar kebangkitan semula? Bolehkah Allah buat balik? Yang Allah buat langit tu, yang Allah buat matahari tu, bulan tu, bintang tu, gunung tu, Allah jadikan pokok daripada mati hidup balik. Bukankah ini tunjuk bagaimana Allah boleh cipta yang baru, yang baru, yang baru?
Allah berkuasa, Allah cipta benda yang lebih besar pada kamu, lebih kuat pada kamu, lebih tahan pada kamu, maka apa masalah? Contoh kita, kalau saya katakan saya ni pandai buat rumah, pandai sekian-sekian, tiba-tiba ada orang tak percaya saya boleh buat pondok kecil. Saya rumah besar saya boleh buat. Saya boleh buat banglo besar. Tiba dia minta saya buat rumah kecil untuk muat 2 orang. Tiba dia kata dia tak pandai, dia buat pandai rumah besar je. Saya pandai buat. Kalau besar saya boleh buat, kecil lagi boleh. Lagi senang. Sesuatu yang kita nampak dia dah boleh yang ni, takkan yang ni tak boleh. Orang ni yang dia tahu hukum hakam semua, dia tu hukum hakam pandai tapi rukun solat dia tak ingat. Masa kan dia tak ingat. Kalau perkara besar dia boleh bercakap. Perkara kecil lagi mudah dia bercakap. Lagi senang dia bercakap. Kita tengok dia boleh kemampuan sekian-sekian, tiba-tiba kita menafikan perkara kecil, kita kata dia tak boleh buat. Itu tanda kita prejudis atau dengki. Dengki. Kalau orang ni kita tahu dia chef, tukang masak. Dia masak macam-macam jenis masakan. Kita tak akan ragui bahawa kemampuan dia untuk masak mana-mana makanan. Orang ni petik jari je, letak tunjuk je, dia dah tahu cara nak buat. Dia kadang-kadang kalau pergi kedai makan, dia makan satu makanan, dia dah tahu campurannya apa dia lah. Ini lebih gula, ini lebih garam, ini lebih halia. Ini lebih bawang, ini bawang terlebih hangus. Ini lada tak berapa masak, ini boleh sakit perut. Ini tak berapa masak, ini overcook, ini lebih pada masak. Ini sekian, dia dah tengok, dia tahu. Akhir dia kehek buang. Maksudnya dia muntahkan. Ini memang tak pandai masak. Dia pakar. Apakah kita menagur orang macam ni? Allah cerita semua makhluk Allah buat ni hebat-hebat belaka. Tiba-tiba mengembalikan manusia, tak percaya dia. Maka kebodohan apa mereka ni? Sebab itu sebenarnya dalam permulaan ayat yang kedua, yang kita baca sebelum ini, kedua dan keempat, sudah menjawab kekuasaan Allah bagi mengembalikan manusia semula. Tetapi Allah tu kata begini. Orang yang berkata, bolehkah kami bangkit semula? Dengan kata lain, idea tak percaya pada kebangkitan semula, tak percaya pada hari kiamat, Allah terus beri sebut sifat mereka. Mereka ini sebenarnya memang jenis kafir. Mereka ini sebenarnya ialah orang yang disedia untuk diazab. Dia belenggu di leher mereka dengan rantai-rantai dari api neraka. Mereka ini akan dimasukkan dalam neraka. Mereka inilah jenis kekal dalam neraka. Terus disebut hukuman. Macam kita sebut ginilah. Bila seorang tu budak nakal, dia agui sesuatu, kita budak ni, jenis budak ni kita lempang ni. Ini kita rotan ni, kita dapat tangkap, kita penjara je dia, kita sebab je dia. Kita tu sebut hukuman-hukuman, kerana apa yang disebut tadi tidak wajar ataupun kita katakan tak munasabah. Lalu kita terus mengancam dengan hukuman. Sebab benda tu logiknya mereka dah boleh fikir. Tapi kalau mereka tolak juga, ni jenis bangsa macam gini, untuk macam gini, kita tangkap ramai-ramai, kita sebab je dia. Seumbak yang menjara, baik lepas ni. Umpama kalau kita sebut orang-orang maknya-maknya. Maknya-maknya, kita dah beritahu haram, gini. Dia betul sekarang. Orang macam cakap tak guna, kita kurung je dalam penjara. Terus jadi lelaki dia. Yalah, keluar janggut, keluar misal, lelaki. Duduk luar penjara, dia solek, dibuang janggut, dibuang misai. Macam ni senang, kita sembab penjara seminggu, tu keluar janggut. Tu baru dia tahu dia jantan. Kadang-kadang dia celaru, dia jantan ke, dia kata ni sebenarnya saya memang lelaki, tetapi tubuh perempuan terperangkap dalam diri saya. Pula dah. Oh terperangkap dia, biar kita perangkap dia dalam penjara. Once kita perangkap dia dalam penjara, baru dia tahu keluar dari tubuh perempuan tu. Jadi jantan 100%. Ni orang macam ni hujahnya hukuman. Bila hukuman maka jelas. Jadi orang yang tak percaya pada kebangkitan semula, ni kata Allah orang kafir, asal mereka dah tak ada akidah dari awal, dan mereka yang akan diazab oleh Allah, dimasukkan dalam neraka dan kekal di dalamnya. Dan mereka pula ada perangai begini. Kalau kamu dah terang wahai Muhammad, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ah qabla al-hasanah. Mereka minta, wahai Muhammad, kalau benar dakwah kamu, biar Allah turun bala. Kenapa minta benda buruk? Kenapa tak? Wahai Muhammad, kalau benar dakwah kamu, biarlah Allah beri petunjuk pada kamu. Faham kita gini, Ustaz, kalau betul Ustaz cakap tu. Ustaz tazkirah. Biar Allah tunjuk dengan cara beri hidayah pada saya. Baru Ustaz cakap tu betul. Bukan kita cakap Ustaz, kalau betul Ustaz cakap, betul. Biar Allah turun batu atas langit, pukul atas kepala saya, biar saya mati. Kenapa nak minta mati? Kenapa nak minta binasa? Sepatutnya kamu mengambil peluang minta yang baik-baik. Kau patut berkata, kalau benar apa yang kamu dibawa wahai Muhammad, biar Allah jadikan sebab untuk kami dapat petunjuk. Nescaya mereka dapat petunjuk. Tapi sebaliknya mereka kata, Muhammad kalau betul kamu bawa, kenapa Allah tak turunkan azab pada kami?
Biar kami kena macam umat-umat dahulu. Banjir besar, kena puting beliung, kena ribut taufan, petik, putus jantung kami macam kaum Ad, kaum Samud, sekian kata mereka. Kenapa kami tak kena macam kaum Nabi Soleh? Kenapa? Turunkan azab. Wa qad khalat min qablihimul mathulat. Sedangkan mereka tahu umat dahulu telah dibinasakan. Umat dahulu perangai macam mereka lah. Minta binasa. Maka kata Nabi mereka, tak apa akan datang azab. Wa'dun ghairu makdzub. Datang janji Allah tanpa ada penipuan. Benar. Tunggulah 3 hari je kata Nabi. Setengah Nabi kata tunggulah subuh. Tunggulah sekian. Kata Allah kepada mereka yang menolak dakwah Nabi SAW. Apakah kamu tak dengar, kamu ataupun pura-pura tak tahu tentang umat-umat terdahulu? Perkataan masulat, yakni umat-umat terdahulu yang sudah dibinasakan. Wa inna rabbaka, sedangkan Tuhan kamu, ladzu maghfiratin linnas. Tuhan ni pengampun. Ala zulmihim, atas kezaliman mereka. Kamu yang jahat-jahat ni, kenapa kamu minta azab? Sedangkan kamu tahu Tuhan ni pengampun. Kenapa tak minta maaf? Kenapa kita tak minta ampun? Kenapa tak ubah perangai kamu tadi? Kenapa tak fikir? Kenapa tak guna akal? Wa inna rabbaka, Tuhan itu pengampun. Kalau kau minta ampun. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhan kamu juga la syadidul iqab, berat seksaannya. Pertama Allah tawarkan pengampunan. Orang jahat-jahat, orang tak nak fikir, yang sembah lain pada Allah, yang tak percaya hari kiamat. Allah tu pengampun. Kenapa nak minta azab? Minta ampun. Cuba fikir balik perjalanan hidup kamu tu salah. Tapi kalau kamu tak peduli tawar pengampunan Allah, ingat Allah itu berat seksaannya. Allah tu berat seksaannya. Cepat atau lambat azab Allah akan datang. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan berkatalah orang kafir lagi, laula unzila alaihi ayatun min rabbih, kenapa tak ada mukjizat? Kenapa tak tunjuk mukjizat pada kami? Innama anta munzir. Katakan pada mereka, wahai Muhammad, bahawa engkau ini cuma memberi peringatan. Bukan kerja aku bawa mukjizat. Aku beri peringatan supaya kamu guna akal. Bukan guna mata. Mata kamu tengok macam-macam pun, kalau akal tak guna, tak beriman juga. Telinga kamu dengar macam-macam pun, kalau akal tak guna, tak beriman juga. Kamu kan dah tengok bulan terbelah. Kamu dah tengok semua mukjizat sebelum ini. Mata kamu, telinga kamu. Tapi kamu tetap tidak beriman. Sebab iman bukan masalah mata yang dilihat, telinga yang dengar, tapi akal yang berfikir. Itulah iman. Kebenaran ini tuan-tuan, bukan hakikat mata yang melihat, bukan hakikat telinga yang mendengar, tapi hakikat akal yang berfikir. Dia benar bahawa mata itu sebab keimanan, telinga itu sebab keimanan, tapi dia menjadi sebab keimanan bila akal berfikir. Mata dan telinga cuma menjadi tingkap kepada ilmu untuk sampai ke akal. Mata kita ni cuma tingkap je. Telinga kita cuma tingkap. Untuk masuk, untuk kita nampak, pergi ke akal kita, di situ bermula keimanan. Maka bila kita beriman pada Allah, maka akal itu berfungsi. Tapi kalau tidak beriman pada Allah, tengok apa benda pun, malaikat turun ke, apa ke, telinga pula dengar orang cerita begitu begini ke, tapi akal tak nak guna. Sebab itu 3 ayat pertama kita dah sebut tentang bagaimana peranan akal. Innama anta munzir wa likulli qaumin had. Setiap kaum itu Allah utuskan rasul, Allah utuskan nabi, Allah utuskan rasul-rasul untuk mengajar mereka berfikir, untuk menyuruh mereka memikirkan tentang kebenaran. Sebab itu tuan-tuan sekalian, mukjizat ini sekadar didatangkan untuk menjadikan akal itu berfikir. Bukan nak buat show off, bukan nak buat persembahan. Mukjizat tu bukan macam magician, bukan macam ahli silap mata tunjuk-tunjuk kemudian kutip duit. Tunjuk-tunjuk kemudian orang penganga mulut, hebat. Bukan itu sifat mukjizat. Sifat mukjizat untuk mereka beriman pada Allah. Bahkan kalau mereka menggunakan akal, itulah mukjizat terbesar yang Allah berikan pada mereka, akal itu. Akal itu satu anugerah yang agung yang Allah beri pada kita. Maka persoalannya bukan apa yang kamu tengok, bukan apa yang kamu dengar, tapi apa yang kamu fikir. Bila betul fikir kamu, maka nampak jalan hidayahnya, maka barulah berfungsi mata dan telinganya.
Tapi otak dah tak betul fikir, mata dan telinga tak berfungsi. Melainkan menambahkan kebodohan, kejahatan, menambahkan kesombongan. Dah tengok dah ni, dah dengar ni, makin sombong. Dia dengar dah betul ni, baik, tapi dia makin hasad. Dia dah tengok kebenaran, dia makin bertambah hasad. Kenapa? Kerana akal tak ada. Kan Allah sebut afala taqilun. Kenapa tak difikir, tidak berfikir? La'allakum tatafakkarun. Semoga mereka berfikir. Maka ini sifat Al-Quran yang mengajak manusia untuk berfikir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.